شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para jemaah sekalian, sama-sama kita baca suratul Fatihah kepada almarhum Abdul Rahman bin Abdullah, Ibrahim bin Abdullah, Hafif bin Abdullah, Haji Muhammad bin Abdul Majid, Ismail bin Haji Muhammad Salih, Ali bin Ahmad, Haji Ahmad bin Salim, Haji Rubi bin Haji Ma'ruf, wa ila ruhi almarhumah Salmah binti Jadi, Haji Asma, Haji Amna binti Ali, Haji Nursiah binti Yusuf, Hamidah binti Harun, Nurhani binti Abdi Abdul Hamid, Jum binti Lakli, Rabiah binti Mad, Zainun binti Husin. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala hindarkan mereka daripada siksa kubur, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang salih dan salihah. Dan doatul syifa, doatul syifa semoga disembuhkan kepada Fatimah binti Rasimin, Sarimah binti Yadi, Nur Syafiqah binti Salai, Nur Ainiza binti Muhammad Yatimi, Cik Wan dan Cik Aisyah, Khairun Nizam bin Maksudin, Zulkifli bin Rubi, Radian binti Sahari, Jenab binti Ahmad. Semoga disembuhkan insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami ya Allah pada bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami ya Allah pada bulan Ramadan. Sampaikanlah kami ya Allah pada bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Pengerusi serta ahli jawatan kuasa Masjid Mujahidin dan juga para jamaah sekalian. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita bab tafsir, tapi saya nak bawa bab tafsir mengenai tentang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-183 dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Tuan-tuan, hari ini hari Khamis, kita berada di dalam
bulan Sya'ban, iaitu 25 dalam bulan Sya'ban. Dan ini bermakna lagi 5 hari atau 4 hari kita akan didatangkan bulan. Itu dipanggil bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam bulan Sya'ban ini bulan yang sebaiknya kita dan yang terakhir untuk kita ni tadi qada puasa. Jadi bagi mereka yang masih lagi ada qada, maka bolehlah qada esok, lusa, tulat. Hanya tinggal beberapa hari saja, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, kita ambil ayat ni. Allah Subhanahu wa taala dalam surah ayat yang ke-183, hai orang-orang yang beriman, difardukan atas kamu puasa sebagaimana telah difardukan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tuan-tuan, maknanya apa? Allah perintahkan kita ni tadi, perintah ini perintah mesti kita lakukan. Kewajipan kita sebagai seorang mukmin, orang muslim, muslimah, puasa ni tadi difardukan. Sebagaimana kata Allah, difardukan ke atas umat sebelum kamu. Jadi sebelum umat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, orang-orang Islam dulu ni, waktu zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka dah difardukan berpuasa. Contoh saja kepada Nabi Daud AS. Nabi Daud Allah Ta'ala perintahkan puasa, ini hari puasa, esok tak. Kemudian begitu juga dengan Nabi Musa AS berpuasa selama 40 hari, tuan-tuan. Kemudian begitu juga dengan umat-umat Nabi-Nabi yang lain, mereka berpuasa sebenarnya. Begitu juga samalah dengan kita ni tadi, umat Islam, Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya kita ni tadi berpuasa daripada awal Ramadan hingga akhir. Ayyama ma'dudat, yang bermaksud hanya beberapa hari sahaja. Puasa ni hanya beberapa hari, iaitu 29 ataupun 30, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih daripada itu. Jadi bulan Islam ni hanya 29 dengan 30. Sama ada tahun ini kita berpuasa 29 ataupun 30 hari. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah hari Isnin yang akan datang ini bermakna kita sudah bermula untuk solat sunat tarawih. Dan bermulalah juga untuk kita berniat puasa. Ni supaya nak mengingatkan persiapan kita ni tadi bulan Ramadan. Puasa biasa, seperti mana kita puasa-puasa sunat, daripada awal kita tidak boleh makan dan tidak boleh minum, iaitu pada fajar sampailah terbenamnya matahari waktu maghrib, barulah dibenarkan untuk kita makan dan minum. Kemudian tuan-tuan, saya nak ingatkan tuan-tuan sekalian, nanti pada hari Isnin yang akan datang, sebab insya-Allah kita bermula puasa pada hari Selasa yang akan datang ni. Jadi bermakna hari Isnin sudah diwajibkan untuk kita tadi berniat. Kalau menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, wajib kita niat tiap-tiap malam. Itu yang tuan-tuan mungkin tidak lupa, niatnya nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Setiap malam. Mungkin kita rasa, Ustaz, kita kadang-kala boleh ingat, kadang-kala tak boleh ingat. Tapi kalau misal kata diperintahkan untuk kita ni tadi niat tiap malam, kalau kita terlupa bagaimana? Tu. Jangan risau tuan-tuan. Kalau menurut pendapat Al-Imam Malik mengatakan boleh kita niat 1 bulan. Jadi apa yang tuan-tuan perlu ingatkan, saya nak ingatkan tuan-tuan untuk diri saya juga. Hari Isnin saja setelah kita sembahyang sunat Isya 2 rakaat ataupun solat tarawih, hari Isnin tu bermula, maka esoknya kita bermula puasa, waktu itulah kita niat 1 bulan. Ini kalau menurut pendapat Al-Imam Malik, boleh kita niat 1 bulan. Kalau sekiranya kita terlupa untuk niat setiap hari, maka dikira sah. Ini kalau menurut pendapat Al-Imam Malik. Jadi kalau kita rasakan kita terlupa nak niat tiap malam, oleh kerana kita sudah niat 1 bulan penuh, iaitu pada awal daripada bulan Ramadan, maka sekiranya kita lupa, maka kita akan teruskan berpuasa.
Tetapi kalau kita tidak niat 1 bulan, tidak niat 1 bulan, kemudian kita terlupa nak niat besok kita ni puasa. Nawaitu sauma ghadin. Sampailah waktu pagi hari. Apa yang perlu kita buat tuan-tuan? Kalau menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, kita wajib imsak. Imsak maknanya apa? Kita wajib tahan diri daripada makan dan minum, tetapi kita tidak dikira sebagai kita berpuasa pada hari itu. Jadi ingatkan kepada imam nanti, insya-Allah pada hari yang pertama kita solat tarawih, maka niat 1 bulan telah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian tuan-tuan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa maksudnya? Bulan Ramadan yang Allah Ta'ala turunkan padanya Al-Quran dan adalah menjadi petunjuk bagi manusia. Sebab apa? Al-Quran ini Allah Ta'ala dah turunkan di Lauhil Mahfuz serentak semua sekali. 30 juzuk dah ada di Lauhil Mahfuz. Tetapi itu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah Ta'ala turunkan pula di Baitul Izzah, di langit yang kedua. Kemudian diturunkan kepada malaikat Jibril, barulah disampaikan wahyu itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beransur-ansur sehingga 23 tahun lamanya. Saya ulang sekali lagi, Allah Ta'ala dah turunkan Al-Quran ini seluruhnya. Itu di Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke langit kedua yang dipanggil Baitul Izzah. Kemudian barulah diturunkan wahyu itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur selama 23 tahun. Jadi maknanya ada kena mengenalah. Bulan Ramadan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Itu pertama. Kemudian diturunkan pada bila? Dipanggil malam Lailatul Qadar. InsyaAllah tentang Lailatul Qadar, tentang bab zakat, sama ada zakat fitrah ataupun zakat harta, kita akan ceritakan nanti dalam bulan Ramadan. Buat masa ini untuk permulaan, jadi permulaan untuk persiapan kita ni tadi menyambut bulan Ramadan, haruslah kita ni tadi berniat, kalau menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, kita berniat setiap hari. Kemudian kalau mengikut Imam Al-Maliki, kita bolehlah kita niat 1 bulan penuh. Mungkin ada yang bertanyaan, kalau orang perempuan mereka ni setiap bulan akan kedatangan haid. Boleh tak mereka ni tadi berniat setiap hari ataupun 1 bulan? Boleh, tak ada masalah. Tetapi bila mana kedatangan haid, mereka tidak boleh puasa lah. Cuma mereka kena apa? Kena qada puasa. Jadi bagi mereka yang dah habis puasa, alhamdulillah tidak ada qada, alhamdulillah. Tapi bagi mereka yang ada qada, kemudian datang puasa Ramadan yang akan datang ni, mereka belum sempat nak qada lagi, mereka tetap diwajibkan untuk qada, kemudian kena keluarkan fidyah. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, mereka kena keluarkan fidyah. Dan fidyah ni tuan-tuan, ada beberapa. Untuk orang-orang yang tidak boleh puasa, mereka hanya boleh keluarkan fidyah. Yang pertama sekali, apabila keuzuran yang membolehkan berbuka puasa dan kalau sekiranya mereka ni tadi dalam Al-Quran sebut apa? Mereka ni belayar, mereka bermusafir, mereka ni sakit, mereka ni kedatangan haid dan nifas. Orang-orang yang seperti ini dibolehkan mereka ni tadi untuk berbuka. Kalau dia belayar daripada Singapura pergi ke Kuala Lumpur, lebih daripada 2 marhalah, mereka boleh pilih sama ada nak puasa pun tidak, tak masalah. Kalau mereka tak nak puasa, mereka boleh berbuka, tapi diwajibkan mereka ni tadi qada. Begitu juga mereka sakit, tak pergi belayar pun, dekat Singapura sakit. Sakit apa? Sakit apa-apalah, menyebabkan mereka ni tidak larat untuk berpuasa, mereka boleh berbuka, tak ada masalah. Tetapi kena wajib qada. Ataupun bagi orang perempuan kedatangan haid ataupun nifas, orang-orang yang seperti ini, mereka ni tadi boleh berbuka puasa.
Ini yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridan, sekiranya mereka sakit, au ala safarin, ataupun mereka dalam keadaan berpelayaran, belayar, maka bolehlah mereka ni tadi berbuka, dan syaratnya mereka kena qada. Kemudian yang kedua, perempuan yang mengandung. Orang perempuan yang mengandung dalam bulan Ramadan, ataupun dia menyusui anak, dah lahir, tapi khawatir disebabkan mereka ni tadi membahayakan kandungan ataupun disusukan itu anaknya, maka dibolehkan mereka berpuasa, kemudian wajib pula mereka mengqada serta membayar fidyah. Dua-dua. Kemudian orang yang sudah tua, tidak ada harapan sembuh. Orang yang seperti ini tidak perlu berpuasa. Orang yang dah tua. Tapi kalau orang yang tua, mereka nak puasa, silakan, tak ada masalah. Saya pernah jumpa satu orang hamba Allah ni umur 80 tahun, tuan-tuan. Tuan Haji tak larat, tak jangan puasa. Saya larat lagi, kata dia. Lagi kuat dia. Dia tak pernah tinggal puasa hari Senin dan Khamis. Kita nak jumpa dengan dia malu. Dia tak pernah tinggal pun 40 tahun dulu, kata dia. Kita ni hari Khamis, hari Senin pun terus jalan makan, minum. Tapi dia boleh tahan. Sampai umur 80 tahun, tuan-tuan. Kalau misalnya kata dia larat untuk berpuasa, silakan. Tetapi orang tua ni biasalah, tak larat, tidak kuat lagi. Jadi mereka tidak ada harapan sembuh. Tidak ada harapan untuk mereka ni muda balik. Maka bagi mereka ni buka saja. Tak payah puasa, cuma hanya digantikan dengan membayar fidyah. Fidyah ni kalau tak salah $1.50 sekarang. $1.40 lah. Paling lebih tidak apa, jangan kurang. Satu hari ambillah $1.50. 2 hari $3. Begitulah berterusan. Kalau sekiranya berapa? Kalau 1 bulan lebih kurang $50 lah. Kalau 1,5 $50. Jadi kena bayar fidyah. Tak payah puasa lagi, tak payah ganti. Tak payah ganti lagi. Sebab mereka tidak ada harapan sembuh. Begitu juga kalau mereka ni tadi bukan tua tapi muda. Orang muda tetapi sakit, tidak ada harapan sembuh. Doktor kata ni orang ni dia sakit, kemudian dia dialisis, sakit buah pinggang. Sakit buah pinggang ni selalu kena makan obat terus. Tak kira pagi, tengah hari kena makan obat. Jadi tak boleh puasa. Orang dialisis ni bila? Sampai bila? Sampai seumur hidup dia kena dialisis. Orang yang seperti ini kena sentiasa makan obat. Walaupun dia tidak tua, tapi dia sakit. Tidak ada harapan sembuh, kata doktor. Maka dia cukup hanya membayar fidyah saja, tidak perlu untuk berpuasa. Begitulah tuan-tuan, kelonggaran bagi mereka yang tadi tidak boleh berpuasa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, tetapi tidak semudah kita solat. Kita solat kalau tidak mampu berdiri, diperintahkan kita untuk duduk. Solat tidak boleh duduk, diperintahkan untuk kita ni tadi dalam keadaan baring. Tidak boleh baring dalam keadaan miring, kanan tak boleh kiri, kiri tak boleh melentang, melentang tak boleh melukup. Tidak boleh juga kita dibenarkan untuk isyarat. Isyarat apa yang boleh? Tangan, tangan. Tidak boleh tangan, kita boleh isyarat. Yang terakhir sekali, syarat mata. Akhir sekali tak boleh juga. Isyarat mata pun tak boleh juga, sakit sangat. Akhirnya isyarat hati. Jadi sembahyang tu kita tidak boleh tinggalkan. Memang diwajibkan sembahyang dengan puasa, tetapi puasa dengan sembahyang ni tadi lain dia punya hukuman. Kalau orang yang tidak boleh puasa, mereka boleh buka puasa tapi kena qada. Tapi tak boleh qada juga, mereka kena bayar yang lain dengan tapi solat tidak boleh dibayar. Tetap kena solat dalam keadaan macam mana pun kita. Wallahu taala a'lam. Sekian. Dan saya mengucapkan pada jemaah sekalian, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak, insya-Allah yang akan jatuh pada hari Selasa yang akan datang. Insya-Allah, wallahu taala alam. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.